Assalamualaikum, jumpa lagi dalam channel Ahmad Hisham. So video kali ini adalah berkenaan dengan kereta terbaru hybrid yang terbaru, iaitu Toyota Corolla Cross version hybrid. So Toyota Corolla dia ada 3 version, yang 2 adalah version yang petrol, low spec dan juga high spec, dan satu lagi adalah version hybrid. So color Celestate Grey ni adalah unik untuk hybrid saja. Pesaing untuk Toyota Corolla Cross ni adalah Honda HR-V, Proton X50 dan juga produk Activa. Tapi produk Activa tu sangat kecil lah. So yang ini adalah dia lebih saiznya secara relatif besar sikit daripada Honda HR-V dan juga X50. Tapi dia tak sama dengan saiz Honda CR-V, Proton X70 yang itu one step lagi besar. Tapi ini adalah di antara itulah, antara S50 dan juga S70. So apa yang menarik pada kereta ini, yang pertama adalah hybrid lah. Mana kita tahu features ataupun rupa yang membezakan hybrid dan juga bukan hybrid adalah dia punya color biru ni everywhere. Sini dekat logo, dan juga ada emblem hybrid dekat kiri dan kanan kereta, dan juga di bahagian belakang kereta. So kita tengok kereta ini didatangkan dengan rim serba baru, rim 18 inci 225/50 Toyo Tires. Bahagian hadapan ni, grill ni memang sangat menarik. Saya sangat suka grill ni, bentuk garang tu serta dengan lampu yang sangat nipis. Kemudian dekat depan ni ada kamera hadapan, iaitu berfungsi juga sebagai 360 kamera, dan juga kita ada sistem safety sensor dekat atas tu. Kita akan ceritakan pasal sistem safety dalam kereta nanti. Ini adalah bahagian belakang. Dia dah ada mini spoiler dekat sini. So bentuk dia tak macam HR-V. HR-V memang sangat condong bahagian cermin belakang ni. Kemudian kita tengok dekat bawah ni. Bawah ni ada lagi satu body color dekat bawah ni. Untuk bonnet dia ada foot sensor. Kita boleh buka menggunakan kaki. Okay, ruang boot ni agak luas. Setahu saya ruang boot ini adalah lebih luas daripada Honda HR-V yang baru. Ini adalah 400 liter lebih. Dia ada kita panggil penutup dekat atas ni, untuk bila kita pakai ni, kita letak barang dekat bawah, orang tak nampak apa yang ada kat bahagian dalam. Oh, kereta ni Toyota dah bagi tinted daripada kilang. Tapi kita boleh komplain lah untuk first service nanti, kualiti tinted dia tu. Dekat bahagian belakang ni dia dah bagi satu tray ni, sangat berguna. Dan dekat bahagian bawah ni dia dah bagi satu spare tire yang space saver, dan juga emergency tire inflator. So, saya sangat suka sebab kita tak ambil banyak ruang untuk tire spare. Kita masuk dulu dekat bahagian belakang. Bahagian belakang untuk SUV kan. Untuk SUV, dia punya space untuk kaki ni sebenarnya tak begitu luas macam mana kebanyakan sedan segmen C lah. So ini adalah SUV segmen B plus yang saya rasa. Dan untuk lebihan dia, seat ni dia ada 2 takat. So, dia ada takat yang biasa, incline yang macam ni, dan dia ada lagi satu yang lebih condong. So untuk saya biarkan dia pada keadaan ni, sebab kalau kita letakkan pada bahagian sini, dia ada ruang kosong dekat sini. So biar jalan macam tu kan. Dan yang dekat sini juga ada aircon belakang. Ada aircon belakang, dan juga ada USB port. Okay, USB port ni adalah Type C. Okay, Type C. So kita kena sediakan Type C untuk nak charge phone kita dekat bahagian belakang. Untuk penumpang belakang charge phone. Dekat bahagian driver ni dia tak bagi poket. Tak tahulah kenapa, tapi dekat bahagian passenger sini adalah poket. So bagi pintu ada cup holder, dan sedap dipegang. Pintu ni sedap dipegang. Untuk bahagian pintu, dia dah ada keyless entry. So kita tekan tu, ataupun bila kita nak masuk, kita just masukkan tangan kita, dia terus terbuka. Okey, dekat bahagian dalam, so press brake pedal dan push start button.
dan kereta sudah pun start. So sebab Malakine ini adalah model hybrid, memang tak ada langsung bunyi enjin yang kita dengar lah, sebab enjin petrol belum hidup. Macam mana kita nak tahu enjin petrol boleh hidup? Dekat sini ada EV, dan juga dekat meter ni dia ada hijau dan juga putih dekat tepi ni. So takat ni 0, 5, 10 adalah penggunaan minyak. Okey, bila kita betul-betul menggunakan power, jarum ni akan pergi ke power, dan sini akan menunjukkan 10 liter per kilometer lah. So kita, masa tu kita gunakan banyak minyak. So kebanyakan keadaan kalau kita cruise dekat highway, dia akan ada dekat bahagian tengah ni saja, lebih kurang 5 liter per kilometer macam tu. So kereta ni memang sangat jimat minyak. Sebabnya enjin ni dituning untuk tak begitu powerful, sebab enjin petrol sudah dibantu oleh motor elektrik. So itu antara yang menarik lah. Meter ni kita boleh setkan dia. Sekarang saya dah setkan kepada meter digital. Sebenarnya kita boleh letakkan dia pada meter analog dekat sini. Kita boleh setkan. Kita masuk ke bahagian setting, juga meter type. Okay, ini analog. Okay, dia masuk analog, dia akan masuk ke bahagian analog lah. So saya letak dekat bahagian digital. So ini adalah EV indicator dan sebagainya lah. Ada banyak function dekat sini. So mungkin kita boleh tengok dulu dekat bahagian safety dekat sini. Lane tracing assist. Okay, dia mengelakkan kita untuk tertukar lorong. So baguslah. Kita perlu memberikan signal sebelum kita menukar lorong. Kemudian dia ada juga pre-collision system, di mana kereta ini akan bagi warning dan juga akan brake dengan sendirinya untuk mengelakkan pelanggaran. Safety yang sangat bagus. Kemudian ada blind spot monitoring. Okay, blind spot monitoring untuk kita tahu bila kita nak memotong ataupun kita nak menukar lorong. Dekat bahagian side mirror tu ada satu indikator warna kuning untuk memberitahu ada kereta bahagian belakang lah, bahaya di belakang. Kemudian ada juga parking sensor, front parking sensor. Dan yang seterusnya ada RCTA, Rear Cross Traffic Alert, di mana kalau kita parking ke depan kan, so kita nak mengundur, kita ni akan detect ada tak kereta yang tengah laju daripada kiri ataupun kanan. Bila kita masuk sini, kita nampak dashboard ni. Dashboard ni agak simple. Saya punya first impression masa saya tengok tu, dia sangat simple, tapi bila tengok lama-lama okey je. Nampak mewah juga sebenarnya. Dia simple dan practical. Kita dulu apa yang best. Yang best adalah screen ni. Screen ni agak besar juga. Dan kalau kita tengok bahagian belakang ni, dia rata. Bagus juga sebenarnya. Kadang-kadang tu dia floating kan lah, tapi ini bahagian dia lebih rata. Agak bagus, saya suka sebenarnya. Kemudian bahagian button ni sedap dipegang. Okay, dia sedap ditekan. Okay, kita nampak tu. Kita kuatkan aircon. Okay, sekarang masih lagi kita gunakan power elektrik. Kita masih lagi belum on enjin petrol. Okay, ada banyak function kat sini. Off, rear, front, eco, fan, kuatkan fan, slowkan dan juga mode, AC dan juga sebagainya lah. So ini kebanyakan adalah bahagian aircon. Masalahnya dekat sini adalah kemasan ni adalah piano black. So piano black ni kalau ada habuk memang kita akan nampak, dan mungkin kalau ada fingerprint pun kita akan nampak. Tapi yang bagusnya dia bukan touchscreen, dia adalah physical button. Itu yang sangat best. So dekat display ni untuk radio dia ada touchscreen lah, tapi tak mengapa. Sebab dekat steering ni dia dah ada physical button. Dia dah ada volume up, volume down dan juga sebagainya lah. Semua dekat bahagian kiri ni. Okay, semua dekat bahagian kiri ni. Dekat bahagian kanan ni, ini adalah sistem untuk cruise control. Okay, cruise control dia adalah adaptive cruise control. Kita boleh setkan dekat sini. Apabila kita memandu sekitar katakanlah 110 km sejam, kita tekan ini dulu. Kita tekan ini.
Kemudian kita akan nampak situ radar cruise aktif. Okay, dan ada simbol dekat atas tu. So ini adalah indikator penting untuk kita memandu secara cruise control, adaptive cruise control. Okay, bila kita dah tekan yang ini, kita dah aktifkan tu, so kita perlukan set berapakah kelajuan yang kita nak. So kita memandu 110, kita tekan set dan kereta ni akan cruise lah 110. So kereta ini juga adalah adaptive cruise control, di mana setelah beberapa minit enjin petrol dah pun dihidupkan. So kita tengok enjin petrol dah pun dihidupkan. Saya kembalikan ini ke bahagian ini. Okay, seperti anda lihat. Okay, bahagian EV, logo EV dah pun tak ada. Okay, bila kita kita tak boleh tekan pedal minyak. Dia just info saja, addition pedal is press. Macam tu saja. So kita tak payahlah nak rem-rem kereta ni. Kereta ni sangat bijak. Okay, kita balik kepada cruise control. Ini adalah set, ini adalah resume. Okay, resume. Apabila kita cancel kita punya speed, kita just tekan resume untuk kita kembali memandu secara 110 km/jam. So ini adalah button penting. Ini adalah kita punya tadi lane tracing assist. Kalau kita tak nak lane tracing assist ni, kita boleh off juga. Dan juga di sini yang lebih penting adalah jarak untuk kita follow kereta hadapan. So bila kita memandu 110, katakanlah kereta hadapan cuma memandu 100, kita tak perlu cancelkan kita punya cruise control. Sebaliknya, kereta ini akan memandu 100 km sejam untuk follow kereta hadapan pada jarak yang kita dah set pada button ini. Kita boleh tengok jarak tu dekat bahagian sini, radar ready. Okay, kita boleh tengok dekat bahagian situ. So kereta ini memang boleh follow. Kalau daripada 110 tu dia dah turun ke 30, tapi saya tak sure bila kita full stop kita perlu resume ataupun tak. Tapi kalau kereta tu setakat slow sampai 40 km sejam, kita just trust the car. Kita just biarkan kereta ini membrake dengan sendiri. Kita just biarkan kereta ini untuk bergerak dengan sendiri, menambah kelajuan dengan sendiri untuk follow kereta hadapan pada jarak yang selamat. Mudah. Wah, ni dia dah datangkan dengan wireless charging. Kita ada EV mode. Saya tak rasa kita akan selalu guna ataupun kita akan selalu tekan EV mode ni, sebab EV mode ni adalah electric vehicle mode untuk kita run by battery. Dia automatik saja. Kita tak perasan pun kereta ni tengah bergerak secara motor sepenuhnya ataupun support by engine petrol. Memang kita tak akan rasa. So mungkin kalau kita letak EV mode ni, kereta ni akan bergerak sepenuhnya dalam keadaan EV. Jimat minyak lah. Memang enjin petrol tak hidup kan. So dan kita boleh memandu elektrik motor ni sejauh 2 km sahaja. So mungkin lah kalau macam kita nak dekat tempat parkir, kita nak EV mode, mungkin kita boleh cuba EV mode ni. So ini adalah ESC off. Dan drive mode ni dia akan ada 3 mode, eco, normal dan juga sport. So ini adalah tombol gear macam ni lah. Dia agak sedap pegang lah. Dia tak terlalu besar. Tapi untuk saya tak minat. Tapi kebanyakan kereta gear macam ni lah. Saya suka gear yang dulu, kereta dulu dia akan ada takat-takat. So macam ini ni kita cuma ada indikator. So kadang-kadang kita tak perasan kita tengah masuk dekat mana. Kita tengah R ke N ke D ke B ke, kita tak perasan. Okay, so dia ada 2 cup holder. Kita boleh ubah ni ke belakang. Ada 2 cup holder. Dekat driver, dekat pintu semua ada cup holder. Dan dekat dalam ni ada power outlet juga. Sini mungkin kalau kita on vacuum ataupun kita juga nak charge phone ke dalam ni, kita boleh letak phone dekat dalam ni, lebih secure. Mungkin banyak guna dia. So ruang data tidak begitu besar, sebab dekat bahagian belakang ni kita ada aircon. Kita ada aircon dekat bahagian belakang ni untuk penumpang belakang. So no complain. Inilah kereta yang sesuai untuk family. Sini juga adalah piano black. So mungkin kena rajin-rajin lap lah. Sini piano black, sampai ke tempat gear, sampailah ke sini, sampailah ke radio. Semuanya piano black. Okay. Dan bahagian belakang, bahagian bumbung semua ni adalah berwarna hitam. Ini satu warna yang sangat menarik. Dia tak payah
Dia cuma ada lining yang warna silver ni, menampakkan dia agak kita panggil apa dual tone lah. Dual tone lah bagi aircon tu sangat cantik. Nampak bentuk yang curvy macam tu, sangat matching lah dengan luaran kereta ni. Begitu juga dengan bahagian sini. Dan sebenarnya kalau boleh kan, kita nampak ni bahagian sini dia agak ke sini tau, dia agak ke hadapan. Ini adalah soft touch. Okay, ini bahagian keadaan ke depan. So apa salahnya dekat situ tu ada cup holder tau, ada cup holder. Macam kereta lain, contoh Isuzu D-Max, dia ada cup holder dekat bahagian sini. So ada cup holder dekat bahagian sini, kita letak air, sejuk bang. Sebab aircon ni tembak kepada kita punya tin atau kita punya gelas tu lah. Okay, itu saja untuk video kali ni. Mungkin selepas ini saya akan buat video untuk comparison antara SUV dan juga sedan. Bila mana macam saya dah pernah selalu memandu sedan, kemudian dah memandu SUV. Siapa yang sepatutnya memandu SUV? Siapa yang sesuai untuk stay dengan sedan? So mungkin di video-video yang akan datang, saya perlukan support anda. Tolong like, tolong subscribe, tolong share video ini kepada kawan-kawan. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan video yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.